Layar bahtera di laut dalam, tidak nakoda usah tenggelam. Hujan dan badai itu hakikat, abadi ke akhir hayat. Ajak hatinya bersunting bunga, bunganya belum diseri tumbang. Dikirim angin menghanda rasa, dipandang harap dipandang. Tidak orang, tidak berkata, tidaklah pipit melayang di hinja awan. Ada tamu saja lama, biar burung dibuang jangan. Kata di kota, janji di meterai, berpadu jiwa akan diberkati, direstui, dirahmati selama-lamanya. Berbahagia, hendaknya terima darah. Berbahagia, hendaknya teruna darah. Berbahagia, hendaknya teruna darah.
3 kali pedas, terhangat anda nantikan. Mohon perhatian kepada semua pelajar. Anda diminta untuk bersiap sedia dan mengaktifkan fungsi kamera masing-masing serta menutup butang mikrofon kerana program hari ini akan bermula sebentar sahaja lagi. Jadi, memandangkan tetamu jemputan kita sudah berada dalam ruangan arena maya, maka izinkan saya untuk memulakan bicara pada hari ini. Jadi, Puan Anis, boleh saya mulakan? Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Program bermula, arena dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum kita memulakan program hari ini, marilah sama-sama kita memohon rahmat dan berkat Tuhan Yang Esa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, terima kasih dan selamat datang ke program Bicara Santai Keunikan Lagu Rakyat Melayu. Yang berusaha, Dr. Maria binti Tahir, pensyarah kursus elektif Bahasa Melayu Lestari, Yang Mulia Tengku Ani Soraya binti Tengku Sulaiman, selaku tetamu jemputan istimewa bagi bual bicara ini, dan seterusnya yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pihak kami amat mengalu-alukan kebersamaan anda dalam perkongsian hari ini. Saya Nurul Salihah binti Muhammad Pishul sebagai moderator bagi program Bicara Santai Keunikan Lagu Rakyat Melayu ini. Alhamdulillah dapat juga kita bertemu secara maya pada pagi yang berbahagia ini dalam satu perkongsian yang sangat menarik iaitu Bicara Santai berkaitan keunikan lagu rakyat Melayu.
Jadi keunikan lagu rakyat Melayu ini sememangnya kita tidak dapat disangkalakan lagi apabila terbukti dalam setiap baik-baik lirik lagu tersebut mempunyai nilai pemikiran yang sangat tinggi, merangkumi kaitan dengan budaya, adat dan juga alam sekeliling kita. Jadi oleh yang demikian, mohon izin semua untuk saya memperkenalkan tetamu jemputan kita yang akan mengupas lebih lanjut berkaitan tajuk tersebut pada pagi ini. Dengan itu, saya amat mengalu-alukan tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Tengku Anis Soraya binti Tengku Sulaiman atau lebih mesra dipanggil Puan Anis. Selamat datang Puan, apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah dapat bertemu ya dengan adik-adik kita sekalian dan juga yang berusaha. Puan Maria, saya tak pasti yang mana satu Puan Maria, apapun salam perkenalan daripada saya. Dan juga salam perkenalan juga daripada negeri Terengganu Darul Iman, bumi Terengganu, Masya Allah. Jauh kita bertautan walaupun di alam maya ya. Terima kasih juga kepada adik Nuranis dan juga adik moderator yang sudi menjemput Kak Anis untuk menjadi sebahagian daripada program hari ini, Bicara Santai Keunikan Lagu Rakyat Melayu. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas dilakukan oleh Puan Anis. Hadirin sekalian, sedikit perkongsian berkaitan biodata Puan Anis. Puan Anis merupakan anak kelahiran negeri Terengganu Darul Iman dan merupakan sepupu kepada Sultan Terengganu iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Nizam Zainal Abidin Al-Watiku Billah Isyah. Beliau juga merupakan seorang penyanyi dan pernah bernaung di bawah syarikat rakaman Suria Records bersama-sama penyanyi tersohor tanah air seperti Liza Hanim, Noraniza Idris, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan kini, Puan Anis bertugas sebagai penolong pegawai kebudayaan di Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga sebagai penyampai radio di stesen Pesona FM. Bahkan beliau juga bergiat aktif dalam perjuangan untuk memartabatkan kebudayaan dan kesenian di negeri Terengganu melalui seni tari, nyanyian lagu rakyat negeri dan juga gamelan Melayu sehingga mendapat anugerah Lambang Sari Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia Makum baru-baru ini. Tahniah Puan Anis. Sidang maya yang dihormati. Sama-sama. Sidang maya yang dihormati, baiklah tanpa kita membuang masa, kita akan teruskan kepada tujuan utama kita iaitu sesi temu bual berkaitan keunikan lagu rakyat. Diharapkan Puan Anis berada dalam keadaan bersedia. Jadi sebagai pengenalan, sesi temu bual program ini akan merangkumi 3 slot yang terdiri daripada aspek pengenalan, faktor dan cabaran serta akhir sekali diikuti dengan matlamat dan harapan berkaitan pelestarian lagu rakyat di negara kita. Jadi sebagai permulaan untuk slot pengenalan akan diambil alih oleh saya, Salihah. Baiklah, berdasarkan biodata yang telah dibaca dan melalui pembacaan saya di laman web, difahamkan perjalanan Puan dalam bidang seni dan juga budaya telah bermula dengan pelibatan tarian Melayu ketika umur 4 tahun dan diteruskan dengan bidang nyanyian hinggalah sekarang. Jadi saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perjalanan karier Puan khususnya sepanjang bergelar penyanyi wanita di Malaysia yang turut mendendangkan lagu-lagu rakyat Melayu di negara kita. Dipersilakan Puan. Okey. Baik, sebagai permulaannya ya, di mana langkah pertama Anis dalam saya dalam industri adalah bermula dengan tarian lah. Seperti adik-adik kita tadi kan sudah dimaklumkan bahawa memang Kak Anis bergiat aktif yang pertamanya melalui tarian dahulu, terlebih dahulu. Dan sebenarnya macam mana boleh timbul penglibatan tu. Okey, sedikit pengenalan juga mengenai keluarga Kak Anis ya. Bahasakan Kak Anis lah ya, lagi mesra, lagi senang nak ni. Okey. Baik, ayah Kak Anis, arwah ayah Kak Anis adalah seorang peminat muzik tegar. Dia mempunyai satu kugiran sendiri. Ya, ada geng-geng muzik lah. Dan alhamdulillah arwah juga mempunyai bakat dalam bermain piano, gitar, drum dan macam-macam lagi alat muzik sehingga kan tertubuhnya satu kugiran bernama Starlight Band. Masa tu tahun
tak silap Kak Anis dalam tahun 1987 dan 87 tu akad 7 tahun lah. 7 tahun dah pun terdedah dengan dunia muzik dan pada masa yang sama mak Kak Anis juga seorang penyanyi tapi tak buat album, tak sempat buat album, penyanyi RTM Terengganu. Jadi start daripada situ memang Kak Anis daripada kecil memang sentiasa mendengar lagu, bukan sahaja lagu rakyat tapi pelbagai genre, didedahkan dengan pelbagai genre dan Kak Anis sendiri mempunyai sifat yang ingin mencuba dan juga untuk mencabar diri. Kalau kita tak cabar diri, kita tak mencuba, kita tak tahu kemampuan kita di tahap mana. Apakah diri ini ada bakat ke tidak. Sebab bakat seni ni adik-adik, kalau kita berbicara tentang bakat seni bakat ni yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan bukan cakap boleh dibelajar, boleh belajar tetapi ia tidak sampai orang cakap tidak seperti hasilnya tidak seperti yang dianugerahkan. Contoh saya pasti ramai kat dalam ni mempunyai tulisan-tulisan yang cantik-cantik yang pastinya tak ada yang sama, betul? Jadi itu adalah bakat seni lukisan tulisan yang anda ada. Boleh lihat dalam diri masing-masing lah. Sebab bakat ni sebenarnya tak boleh dipelajari di mana-mana sekolah. Dia tidak terpampang di atas satu kertas. Okey, awak boleh nyanyi dia macam ni, suaranya macam ni, tak ada. Jadi semuanya perkara tidak akan tertulis dalam satu kertas. Semuanya melalui pengalaman, latihan dan juga pengamatan, penghayatan serta minat yang mendalam. Itulah kalau ikutkan daripada bermulanya Kak Anis dalam bidang karier sepanjang bergelar artis wanita dan juga penyanyi lagu-lagu rakyat Terengganu. Sebenarnya memang Anis dulu walaupun bermula dengan tarian, tetapi pada masa yang sama tarian tu kan lagu-lagu rakyat. Memang kalau dulu boleh dikatakan satu kewajipan lah, satu kewajipan, miracle sangat kalau Kak Anis imbas balik zaman dahulu, zaman Kak Anis bersekolah rendah, tak pernah lekang lagu rakyat Terengganu. Saya tak pasti sekarang macam mana, tetapi pada Kak Anis, lagu rakyat Terengganu memang amat sinonim di sekolah-sekolah. Walaupun selepas perhimpunan, kalau adik masih ingat kan kita pernah ada perhimpunan di sekolah. Selepas perhimpunan, lagu sekolah dia akan mainkan lagu rakyat negeri. Jadi itu adalah satu sinonim lah kehidupan dulu, zaman sekolah dulu dengan zaman sekolah sekarang. Saya pastinya amat berbeza sekali lah dengan dunia kan. Jadi dengan pendedahan Kak Anis dengan pelbagai genre muzik pada waktu itu, dengan sifat yang suka mencuba dan mencabar diri, Kak Anis mengambil peluang dan ruang untuk turut serta dalam kelab Taman Seni Kanak-kanak Anjuran Perpustakaan Awam Terengganu. Masa tu memang kelab dulu apa sangat kan, kelab tempat kecil pun boleh dijadikan kelab latihan kan, berbanding dengan sekarang kita dah dapat satu ruang sokongan di kerajaan negeri. Jadi dengan adanya tempat ataupun tempat untuk berkarya, bagi Kak Anis berkarya lah menyanyi, menari, menulis tu bahasa Kak Anis lah berkarya. Jadi di kesempatan mempelajari dan juga menimba pengalaman bersama kelab Taman Seni Kanak-kanak Perpustakaan Awam, terdiri daripada rakan-rakan yang sama umur, malah ada lagi lebih muda, 6 tahun sehinggalah 12 tahun. Itu adalah had usia untuk menyertai kelab Taman Seni Kanak-kanak. Sekarang ni tak ada dah kelab tu, memang tak ada wujud dah kelab tu. Dan seterusnya Kak Anis sempat bersama Sutra Terengganu, iaitu kelab tarian Badan Kesenian Negeri Terengganu sendiri, yang kerajaan negeri punya, dan berjinak-jinak dengan gamelan. Gamelan ni pun starting daripada menari juga. Bila kita menari lagu gamelan, secara automatiknya kita akan rasa, Kak Anis sendiri rasa seperti alat muzik ni bagaimana rupa dia, kita nak study macam mana dia boleh menghasilkan bunyi gamelan tu. Jadi Kak Anis sendiri pun berjinak juga dengan kelab gamelan daripada sekolah rendah. Itulah bermulanya detik kegiatan seni Kak Anis dari kecil.
Baiklah, jadi berdasarkan penceritaan Kak Ani sangat menarik perjalanan kerjaya bermula daripada kecil hinggalah sampai sekarang dalam bidang seni dan budaya ini. Jadi saya dapat konklusikanlah daripada jawapan Puan Anis, saya dapat fahamkan bila kita bila kita ada bakat ni dalam diri kita masing-masing ada cara tersendiri. Orang tu ada cara dia, orang ni ada cara dia. Jadi bergantung kepada diri kita untuk kita mempertingkatkan bakat tersebut atau hanya kita nak bakat tu ada berada dalam tangkup tu je. Jadi seterusnya kita beralih soalan yang kedua. Seperti kita sedia maklum, setiap orang ni mempunyai pandangan yang tersendiri mengenai lagu rakyat ini. Jadi menurut perspektif Puan, apakah konsep lagu rakyat dalam dunia kebudayaan Melayu dan bagaimanakah cara untuk kita nak membezakan antara lagu rakyat dengan lagu tradisional? Silakan. Okey, baik. Bercakap mengenai lagu rakyat ni, lagu rakyat ni pada Kak Nis lah, Kak Nis more kepada lagu rakyat negeri Terengganu kan. Tapi memang Kak Nis sebetulnya Kak Nis bukan orang yang tepat untuk memberi penerangan lebih lanjut mengenai lagu rakyat, namun sebagai penggiat seni memang kita perlu tahu dan Kak Nis sendiri pun akan sentiasa mengambil tahulah sebab apa yang kita menyanyi kita nak sampaikan kita kena faham dan perlu mendalami sesebuah lagu. Sama juga dengan lagu rakyat ni di mana kalau kita lihat ya lagu-lagu rakyat ni berkonsepkan lebih santai ya. Lirik-liriknya pun kadang-kadang tu boleh dikatakan secara spontan dan ibarat puisi seperti pantun, syair dan monolog. Jadi pada Kak Nis lah lagu rakyat ni mempunyai satu keunikan tersendiri di mana dia bukan seperti lagu-lagu moden, lagu-lagu genre sekarang seperti lagu rock, pop, balada dan sebagainya. Ia amat berbeza sekali. Kalau kita lihat kewujudan lagu-lagu rakyat negeri ni, ia hanya bermula daripada tapak sesebuah kawasan, sesebuah negeri dan daripada situlah tersebarnya lagu-lagu seperti ini. Itu pun atas tanggungjawab dan juga perasaan cinta kepada lagu rakyat. Itu adalah antara perasaan tanggungjawab. Ya, kalau kita tak ada, kalau bukan kita yang angkat ataupun bukan kita yang memperkenalkan lagu-lagu rakyat, siapa lagi? Ya, macam Kak Nis sendiri pun di negeri Terengganu. Walaupun Kak Nis mempunyai album, ya, genre pop balada. Kan, 3 album yang Kak Nis pernah hasilkan bermula tahun 1999 sehingga 2003. Tak ada satu pun lagu rakyat yang terselit dalam tu. Tapi setiap persembahan maupun di negeri Terengganu, di luar negara dan Anis pernah juga menyampaikan lagu-lagu rakyat ni di Amsterdam bersama rakan-rakan SUK bersama Badan Kesenian Negeri Terengganu dahulu sempena Tahun Melawat Malaysia promosi ya. Dan satu feedback yang baik diterima walaupun walaupun orang luar ni dia tak faham tak faham apa maksud dia. Contoh ya, kalau lagu Embun Sosek, kalau saya tak pasti sama ada adik-adik pernah dengar ke tak, ya, Embun Sosek, Embun Sosek, Embun Sosek, anak di kutip terumbang ambing. Okey, ya kalau lihat lirik ataupun baik lirik lagu rakyat tersebut, memang ia tidak melambangkan satu Malaysia pun, tetapi ia melambangkan satu identiti, ya, identiti negeri di mana setiap lagu rakyat mempunyai logat dia sendiri. Logat tu yang paling mahal kan. Jadi sebab itulah Kak Nis berbalik kepada yang bertanya tadi. Itulah perbezaan antara lagu logat dan lagu rakyat dengan lagu tradisional. Lagu tradisional ni merupakan lagu-lagu seperti lagu Nurhaliza Idris, lagu Siti Nurhaliza yang menyanyi lagu berentak tradisional. Apa sebenarnya lagu berentak nasional ni? Tradisional ni. Okey, tradisional ni mempunyai banyak sangat dia punya segmentasi. Lagu Zapin, lagu Inang, lagu Ghazal, itu adalah lagu tradisional. Jadi kalau lagu rakyat ni dia berbalik kepada bait lagu, susunan lagu,
yang dihasilkan dengan melodi yang cepat orang tangkap, cepat orang faham, dan nilai kemasyarakatan tu ada dalam intipati lagu tu sendiri. Okey, ada soalan ke? Nak soal? Boleh Ana jawab ni? Oh, boleh dipersilakan untuk rakan-rakan saya yang lain. Kalau ada sebarang soalan, boleh je nak ajukan soalan secara terus ataupun tulis di dalam ruangan sembang. Jadi berdasarkan jawapan Puan Anis sebentar tadi, betul saya sangat setuju berkaitan dengan konsep lagu rakyat yang mempunyai nilai pemikiran yang sangat tinggi tentang budaya masyarakat sekarang kan. Jadi seterusnya saya nak tanya sikitlah berkaitan dengan genre lagu joget Madah Bicara oleh Puan sendiri. Jadi saya nak tanyalah, itu lebih merujuk kepada lagu tradisional ke Puan? Ya, betul. Joget adalah antara genre yang terdapat di bawah lagu tradisional. Oh, baiklah, baru saya tahu. Jadi seterusnya segmentasi pilihan lagu ya, selalunya orang cakap lagu yang mana yang berkaitan dengan alat muzik tradisional terus jadi lagu asli. Bukan ya. Sebenarnya lagu asli ni adalah genre asli pula, muzik asli lagu itu tersebut. Kalau kita lihat daripada Zapin kan, Zapin pun salah satu genre di bawah induknya tradisional. Kan Zapin, Ghazal, joget, inang, ini adalah antara rentak-rentak ataupun intipati lagu yang di bawah lagu-lagu tradisional. Baiklah, terima kasih Puan atas penerangan yang sangat jelas dan lebih meluas berkaitan dengan konsep lagu rakyat, dan juga saya juga dapat membezakan antara lagu rakyat dan juga lagu tradisional. Jadi secara dasarnya lagu rakyat ini sepatutnya diperjuangkan dan diteruskan khususnya oleh generasi-generasi muda sekarang agar lagu rakyat ini dapat diteruskan bukan sekadar sebagai hiburan tetapi diselitkan sebagai nilai pendidikan agar lagu rakyat ini tidak akan pernah lenyap dengan arus kemodenan sekarang ini kan. Jadi antara salah satu perjuangan lagu rakyat ini yang kita dapat kesan yang dapat dikenal pasti melalui media massa, iaitu seperti yang kita lihat dalam stesen televisyen Astro Ceria, iaitu lebih mengkhususkan kepada kanak-kanak, telah menayangkan cerita Didi and Friends dengan menggunakan lagu rakyat sebagai latar lagu tersebut bagi nilai pendidikan. Jadi sebagai penggiat seni, pada pendapat Puan, adakah salah satu cara tersebut masih lagi lagu rakyat ini masih lagi mendapat tempat dalam jiwa masyarakat kita sekarang? Okey, menjawab persoalan mengenai lagu Didi and Friends. Oh, akak pun memang cukup terhibur sebenarnya. Sebab akak ada anak-anak yang kecil-kecil yang 2 tahun setengah, setahun setengah, memang selalu sangat pasang Didi and Friends. Dan pada Kak Anis sendirilah kan, pada pandangan Kak Anis, lagu-lagu yang didendangkan oleh Didi and Friends tu yang kira macam ciplak, tetapi ia sebenarnya membantu untuk menaikkan lagu-lagu rakyat sebenarnya, ya. Dan bukan ciplak lah maksud Kak Anis, ia seperti mengambil lagu tapi diolah balik lirik yang sedia ada. Jadi pada Kak Anis ada pro dan cons lah. Yang cons itu memang dia mengolah balik susun atur lagu, dan mungkin saya pasti Didi and Friends sudah mendapat kebenaran lah daripada pemilik lagu tersebut, komposer kan dan sebagainya, saya pasti. Sebab Didi and Friends salah satu satu badan yang besar dah kan, dia merupakan ikon yang terbesar dah yang dah dikenali ramai. Saya pasti mereka sudah buat begitulah. Dan lirik-lirik pun ya, walaupun ia tidak melambangkan lagu rakyat negeri, sesebuah negeri, namun penerapan lagu itu sendiri, melodi lagu itu sudah cukup turut mempromosikan lagu rakyat. Orang akan ingat cakap, lagu Junjung Inai, cakap Junjung Inai mana ya? Kita Junjung Inai, Ibu Raja Wali kan. Jadi orang familiar, ya familiar, ataupun boleh mengimbau balik, ini lagu rakyat dulu. Ataupun secara tidak langsung, ini lagu mama dengar dulu tau, ni lagu rakyat. Jadi at least ia akan turun generasi ke generasi, walaupun berbeza lirik namun melodinya tu cepat buat kita
Ini lagu rakyat dulu. Jadi akak puji sangatlah dengan usaha yang dilakukan oleh tim Didi and Friends tu, mengutamakan nilai estetika lagu rakyat tu sendiri. Memang ia boleh dikatakan memang lain terus lah kan, dia punya intipati, tetapi dia olah balik menjadi satu lagu yang memberi didikan kepada anak-anak. Kalau ikutkan asal juga, lirik asal juga, kalau adik perhatikan lirik-lirik lagu-lagu rakyat negeri banyak berkisahkan kemasyarakatan, ya, membimbing, menasihat kan. Jadi ia adalah salah satu bonus lah, bonus kepada keadaan sekarang. Memanglah kalau dulu kita lihat ya, terlalu rumit untuk kita mempromosikan lagu-lagu seperti ini. Hanya verbal, tapi lagu tu cukup terkenal. Contoh lagu let's say lagu Kain Songket pakaian anak Melayu. Lagu Kain Songket ni pun lagu favourite Kak Nisa. Ni lagu-lagu negeri Terengganu. Kalau kita lihat liriknya tu mempromosikan produk Terengganu. Jadi ia tidak ada kaitan dengan lagu-lagu cinta-cintun seperti lagu jiwa-jiwa sekarang kan. Jadi memang ia berbeza sangat, lagu rakyat dan juga lagu-lagu tradisional dan juga lagu-lagu klasik. Baiklah, terima kasih Puan. Ini saya sangat bersetuju dengan penjawapan dan penerangan Puan berkaitan dengan lagu rakyat dalam cerita Didi and Friends ni. Sebab apa? Dalam situasi kami sekarang ni untuk mengajar budak-budak sekolah sangat memerlukan penerapan lagu rakyat ini untuk memastikan mereka ini dapat meneruskan perjuangan lagu-lagu rakyat. Jadi dengan paparan cerita Didi and Friends ini dapatlah kita menerapkan nilai kemasyarakatan sesuaian dengan tema dalam kurikulum sekolah rendah sekarang ini. Jadi untuk soalan terakhir saya, terdapat banyak lagu rakyat yang telah dicipta dan didendangkan di kebanyakan negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Jadi saya nak tahulah dalam banyak-banyak lagu rakyat ni, apakah lagu rakyat kegemaran Puan dan mengapakah lagu rakyat tersebut menjadi pilihan hati Puan? Jika tidak keberatan, bolehlah kami nak dengar sikit alunan dendangan lagu tersebut oleh Puan. Oh, dah nyanyi sikit ke tadi? Tak apa, tak ada masalah. Okey, lagu pilihan Kak Nis adalah lagu Kain Songket lah, macam Kak Nis bagi tahu tadi. Melodinya menarik dan juga ia berkisahkan tentang satu produk saja. Ini adalah antara salah satu kaedah untuk mempromosikan negeri juga. Ya, kalau sama juga seperti lagu-lagu Ulik Mayang kan. Lagu Ulik Mayang sebenarnya di Terengganu sekarang ni sudah di-ban. Untuk makluman yang adik-adik, sudah di-ban kerana peralihan kerajaan. Namun apa yang Kak Nis boleh cakap kat sini, Ulik Mayang mempunyai satu nilai estetika lagu yang amat tinggi. Ia terkesan sangat-sangat dan ia amat sebati dengan jiwa anak-anak negeri Terengganu sebenarnya. Dan sekarang lagu tu sudah di-ban atas dasar politik. Dan Kak Nis nak ajak jugalah adik-adik supaya terus menyokong lagu Ulik Mayang ni, kan. Lagu Ulik Mayang ni tak boleh kita buang begitu saja, ya. Memang realitinya lagu Ulik Mayang ni, Kak Nis bercerita sedikit tentang Ulik Mayang, ya. Realitinya lagu Ulik Mayang ni merupakan lagu rakyat di mana ia menceritakan, ia ada jalan cerita, ya, jalan cerita mengenai teknik perubatan cara masyarakat di pesisir pantai. Teknik perubatan, ya. Kalau dulu memang tak adalah doktor-doktor ni, jauh daripada kawasan pedalaman kan. Orang yang duduk tepi-tepi pantai ni memang jauh nak jumpa doktor, jauh. Memang tak ada, kena lalu hutan dulu. Jadi ini antara satu sebab wujudnya Ulik Mayang ni. Tarian main puteri Ulik Mayang. Perubatan yang diamalkan adalah dengan kepercayaan animisme, ya, kalau ikutkan daripada dulu kan. Kepercayaan yang orang cakap tak masuk di akal, tapi itulah keadaan dulu dan kita tidak boleh membuang begitu saja walaupun ianya memang tidak orang cakap memang bukan dalam agama kita, namun revolusinya itu sehingga sekarang, ya. Sayang kalau kita buang, itu warisan kita.
Seburuk mana sekalipun, itulah asal usul kita kan. Seburuk mana macam mana sekalipun, kalau kita dulu susah, sekarang senang, kita masih lagi ingat yang perkara dulu, aku dulu susah. Dulu aku mengangkut air, naik turun, ya, tangga, tak ada lift, nak pergi office kan, tak ada kereta, minyak je, kita akan sentiasa ingat walaupun itu menyedihkan, ya, ataupun mengecewakan. Namun apa yang kita dapat simpulkan kat sini, buang yang keruh ambil yang jernih lah. Sebab kalau ikutkan lagu Ulik Mayang ni, ya, isu Ulik Mayang ni menjadi satu isu besar di mana sebab lagu Ulik Mayang ni sudah diolah beberapa kali agar ia boleh dimainkan dan buang lirik yang mantra tu. Kalau adik perasan lagu Ulik Mayang ada mantra kan. Jadi ini adalah salah satu lagu rakyat yang kita perlu perjuangkan. Walaupun ia ada mantra, lagu tu memang dah diubah dan diberi nafas baru balik oleh arwah Pak Ngah, ya, Pak Ngah Suhaimi pernah mengolah balik lagu Ulik Mayang tu menjadi lebih sedap, lebih meriah dan tidak ada unsur mantra pun dalam tu. Tapi masih lagi di band lah di Negeri Terengganu. Terengganu kan pas pegang sekarang. Jadi kami selaku pejuang penggiat, ya, seni, pejuang lagu-lagu rakyat Terengganu agak terkesima jugalah dengan keputusan yang diputuskan. Tetapi namun di luar sana masih lagi boleh aktif, masih lagi boleh dimainkan lagu-lagu Ulik Mayang seperti ini. Boleh war-war dan juga kepada kawan-kawannya tentang kepentingan lah kita memelihara lagu Ulik Mayang. Sebab saya pasti Ulik Mayang ni sudah menjadi sebati dengan negeri Terengganu. Bercakap Ulik Mayang, oh itu lagu Terengganu. Kan? Sama juga kalau guru-guru ataupun Puan Maria sendiri ada mungkin, saya pun tak kenal lagi Puan Maria. Kalau pergi shopping negeri Terengganu mesti cari pasar payang kan. Itu adalah pasar warisan. Orang kenal. Pasar payang, oh di negeri Terengganu. Tak ada dekat lain pasar payang. Tak ada nama lagi pasar payang. Jadi sama juga macam Ulik Mayang, lagu Kain Songket, apa lagi? Lagu Nasi Dagang Terengganu kan. Wati Malanda pun naik lagu Wati Malanda disebabkan oleh Faiza dulu menyanyi bahasa AF. Dan itu adalah salah satu langkah yang bagus sangat untuk mempromosikan lagu negeri Terengganu. Okey, baik. Nak nyanyi sikit je. Okey. Lagu Kain Songket ni kalau kita lihat, ya, Kain Songket ni dia banyak mempromosikan produk, ya, produk kain songket di mata dunia. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, lah asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Okay, sikit je lah kan. Okay. Baik, kalau lihat, ya, dalam lagu Kain Songket ni, baik-baik liriknya, diterangkan lagu Kain Songket ni adalah lagu hasil tenunan anak Melayu, ya, yang berasal dari negeri Terengganu dan juga sesuai untuk dipakai di mana-mana sahaja, tetapi tidak sesuai dipakai sebagai kain basahan. Dia menyampaikan maklumat melalui lagu dan Kak Nis pasti juga banyak lagu-lagu rakyat di negeri lain juga mempunyai unsur-unsur seperti itu dalam lagu-lagu rakyat mereka. Baiklah, terima kasih Puan atas penerangan dan penjelasan yang diberikan. Jadi suara Puan sangat merdu terbuai saya. Jadi sebagai soalan selit sajalah. Jadi menurut perspektif Puan, sekarang ni kita tengok lirik lagu rakyat ini telah diubah sesuai dengan gaya penyampaian, lirik lagu, muzik dan sebagainya. Jadi menurut perspektif Puan, seperti contoh kita ambil lah lagu Empat Anak Dara telah diubah sesuai dengan adanya unsur rap dalam lagu tersebut oleh nyanyian Faizal Tahir, Zizi Kirana dan juga Eli Mazlin. Jadi menurut perspektif Puan, adakah pengubahsuaian lagu rakyat ini memberi kesan kepada lagu rakyat tersebut? Okey, Empat Dara ni.
Empat darah duduk di tepi sungai. Okey. Lagu Empat Darah ni lagu boleh dikatakan lagu tradisional, ya. Lagu tradisional Empat Darah merupakan lagu yang amat sedap didengar. Lagu ni lagu ciptaan Pak Ngah Suhaimi kan, arwah Pak Ngah Suhaimi, dan komen Kak Nis ya. Sebenarnya ia bukan diubah suai, tapi ia diberi nafas barulah. Diberi nafas baru. Ubah suai pada pandangan Kak Nis, ubah suai adalah apabila lagu itu diubah melodinya. Tapi ni melodinya masih ada, cumanya diberi nafas baru daripada segi tempo, feeling lagu tu, dan dikembangkan menjadi lagu yang orang cakap boleh diterima dalam banyak lapisan masyarakat sebenarnya. Ya, pada pandangan Anies, sebab Kak Anies lebih suka bersikap terbuka dalam pengolahan lagu ni. Sebab macam Kak Anies bagi tahu tadi, dia ada pro dan cons kalau kita ubah lagu rakyat dengan lagu rakyat ni. Satu, dia boleh mempromosikan lagu tu, boleh menaikkan lagi lagu tu semula kembali, ya. Dan satu lagi yang consnya, ia sudah lari daripada keaslian lagu tersebut. Ya, tapi memang Kak Anies akui lagu tu memang naik kembali, dihidupkan kembali dengan rapping apa semua. Dan wallahualam lah, sebab Kak Anies tak boleh nak komen lebih. Pada Kak Anies suka pembaharuan, tapi dalam pada masa yang sama Kak Anies nak juga kekalkan identiti sesebuah lagu. Jadi dalam industri muzik dan juga dalam industri seni ni kita perlu lebih bersikap terbuka lah dalam setiap lagu, dalam setiap penerimaan pendapat, ya. Sebab memang tak akan jadi seperti okey, saya nak lagu ni sampai bila-bila, dia tak akan diubah. Kita tak boleh nak kawal benda tu, kita tak boleh nak kawal perkara tu daripada terjadi kan. Jadi tambah lagi dengan kemudahan gadget dan teknologi sekarang, begitu senang sangat orang nak ubah. Walaupun dengan handphone saja pun anda boleh nak edit lagu dah. Ya, lagu asal dah boleh jadikan lagu. Nak rap sikit lah, tengah-tengah nak tambah inang sikit, yang last tak nak tambah zapin. Ya, boleh. Jadi pada Kak Nis sukakan pembaharuan, namun dalam pada masa yang sama nak juga kekalkan yang asli. Jadi saranan Kak Nis jugalah, sekiranya anda berpeluang untuk mengubah lagu, ya, ataupun rasa macam nak beri nafas baru sikit lah, nak tambah rap sikit lah lagu Cinta Tersipu Rapi ni kan, tiba kan ataupun nak tambah rap sikit lah lagu Kain Songket kan. Jadi boleh, tapi pada masa yang sama anda perlu ketengahkan juga, ya, pencipta, penulis lirik, gubahan asal, dia perlu kita letakkan di situ supaya keaslian lagu itu masih lagi dipelihara. Baiklah, terima kasih Puan. Jadi saya dapat konklusikanlah. Jadi dengan adanya pemikiran terbuka ni, kita memang diperlukan dengan pemikiran terbuka, tetapi dengan menitik beratkan keaslian dan ketulinan aspek-aspek tertentu dalam lirik lagu rakyat tersebut. Jadi untuk aspek pengenalan sudah selesai. Jadi kita akan teruskan dengan slide yang kedua, akan diteruskan oleh rakan seperjuangan saya, Nur Anis Alia, untuk bertanyakan soalan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, nama saya Nur Anis Alia. Saya akan meneruskan slot kedua yang berkaitan dengan faktor dan cabaran dalam melestarikan lagu rakyat di negara kita. Baiklah, melalui pembacaan saya, didapati bahawa Puan Anis telah berkecimpung dalam bidang seni sejak usia remaja lagi. Suatu ketika dahulu, Puan juga sering mempersembahkan lagu-lagu rakyat dalam majlis-majlis tertentu. Apakah faktor atau inspirasi yang mendorong Puan untuk bergiat aktif dalam bidang seni budaya ini? Dipersilakan. Okey. Dalam seni budaya, ya. Okey. Kak Anies sendiri mempunyai minat yang mendalam dalam bidang seni. Bukan sahaja dalam bidang nyanyian, bukan sahaja dalam bidang tarian,
apa yang berlaku di sekeliling adalah budaya, kan? Budaya yang kita amalkan. Orang ini amalkan macam ni, orang ini amalkan macam ni, dan apabila kita gabung keseluruhannya, ia menjadi satu membudayakan masyarakat tempatan ni. Jadi kalau kita lihat ya, budaya dan juga seni memang tidak dapat dipisahkan. Selalunya orang cakap seni dan budaya. Ya, pada Kak Nis, seni itu adalah budaya, budaya itu adalah seni lah. Sebab cara amalan kita mempunyai seni yang tersendiri. Ya, macam mana anda menyelesaikan masalah, itu adalah seni menyelesaikan masalah. Macam mana anda menyelesaikan masalah, contoh yang buat telefon, siapa namanya? Maafkan saya. Yang reka cerita telefon dulu siapa? Ingat tak nama? Bill Gates. Ya? Bill Gates. Okay, Bill Gates. Okay. Macam mana dia boleh ada idea tu kan nak cipta telefon kan? Jadi ia mesti membuat ujian. Ya, membuat ujian. Try and error. Kalau tak jadi. Betul tak? Kita perlu try and error. Try and error ni lah pada Kak Nis adalah seni kreatif sebenarnya. Ya, seni kreatif. Kalau kita tak cuba yang ni, oh tak jadi. Cuba yang ni, tak jadi. Jadi bagi Kak Anis lah kan, dalam budaya ni, seni dan budaya ni, yang mendorong Kak Anis adalah orang-orang yang mencipta pelbagai perkara. Dan yang paling menginspirasikan Kak Anis adalah arwah ayah lah. Arwah ayah Anis, di mana beliau merupakan, arwah merupakan orang yang sentiasa memberi dorongan, sentiasa memberi semangat, selalu kritik juga. Jangan kata, bagusnya nak, tak ada. Ya, memang payah nak puji, namun dia sentiasa memberi perangsang, memberi kata-kata semangat. Kak Nis ingat lagi masa arwah dulu, Kak Nis nak masuk pertandingan lah, dah sampai peringkat final dah. Itu masa tu Sinaran Pasport Kegemilangan tahun 1996. Masa tu Kak Nis 16 tahun. Peserta termuda masa tu. Ya, rasa macam ya Allah kecilnya, yang lain-lain semuanya professional singer, penyanyi profesional. Jadi kata-kata ayah yang paling last, yang paling win lah Kak Nis ingat adalah berlatih menyanyi sampai muntah. Okay, berlatih menyanyi sampai muntah. Maknanya menyanyi sampai rasa macam dah tak larat dan rasa macam puas menyanyi, rasa macam perfect. Jadi pada Kak Nis lah, Kak Nis memang menyanyi tak sampai ke perfect lagi. Namun kata-kata itu yang membuatkan Kak Nis akan pakai pepatah tu sampai bila-bila. Kalau menyanyi, menyanyi sampai muntah. Kalau menari, menari pun sampai muntah. Sampai bersungguh-sungguh lah. Maknanya alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Buat bersungguh-sungguh. Ya, kalau mempersembahkan lagu-lagu rakyat ni kan dalam setiap majlis, kenapa? Kenapa? Sebab Kak Nis sendiri pun orang Terengganu, ya. Kak Nis sayangkan negeri Terengganu, Kak Nis sayangkan negeri Kak Nis appreciate, menghargai apa yang ada berada di sekeliling. Kak Nis appreciate apa yang membesarkan Kak Nis. Keberadaan Kak Nis di dalam kalangan orang-orang Terengganu. Bagaimana orang-orang Terengganu dulu hidup dengan seni dan budaya yang mereka persembahkan. Ya. Kalau dulu kita lihat negeri Terengganu banyak mengadakan pesta pantai. Ya. Setiap pesta ataupun setiap event yang di negeri Kak Nis ni, persembahan kebudayaan memang tak akan lekang. Mesti akan ada, walaupun sedikit. Ya, majlis penyampaian hadiah, majlis bersara kan, setiap majlis mesti ada persembahan seni dan budaya. Begitu tingginya nilai penghargaan setiap penganjur acara terhadap seni dan budaya negeri Terengganu. Dan Kak Nis lihat ya, sepanjang Kak Nis 41 tahun dah Kak Nis hidup di dunia ni, dah buka dah umur sendiri. Okey. Dan 41 tahun Kak Nis dalam dunia ni, apa yang Anis lalui, apa yang Kak Nis boleh kongsikan, di mana seni dan budaya di negeri Terengganu amat berbeza sekali, jauh sekali berbanding dengan dahulu. Dahulu orang appreciate, ya, orang appreciate, orang menghargai.
Sama juga, tak kira lah bukan di Terengganu, malah di negara lain sekalipun terkesima juga dan ternyata masih mempunyai pendapat yang sama lah. Lagu-lagu rakyat ni dipandang bukan dipandang enteng ya, dan khususnya itu lagu tak masuk lagi dengan pencipta lagu ya, penulis lirik ya, kemana mereka ya, kemana mereka kalau tanyalah kan siapa penulis lagu Lek Mayang ataupun siapa penyanyi asal lagu Kain Songket. Jadi ada sesetengah negeri sudah dibukukan, sudah sempat untuk documented kan, dibukukan kan dan dipamerkan, dan ini adalah penulis, penyanyi asal dan sebagainya. Ya, ada sesetengah negeri tak ada benda tu. Ya, memang tak ada. Identiti tak ada. Jadi seperti tak ada lagu rakyat dalam sebuah negeri tu, macam tak ada lagu negaraku lah pada Kak Nis lah kan. Identiti negeri tu tersebut. Kenapa akan kata identiti lagu rakyat ni? Sebab lagu rakyat ni dia pakai logat negeri tu. Contohnya orang Terengganu lah. Wah timang landok bersama landok, macam itu adalah logat negeri saya sendiri. Saya bangga contohnya seperti bila kita menyanyi tu, saya bangga menyanyi lagu negeri saya. Saya bangga menyanyi lagu logat negeri saya. Dan lagu inilah saya akan beritahu kepada anak cucu saya bahawa lagu ini perlu dimartabatkan. Lagu warisan ni. Lagu yang berpuluh tahun dan masih lagi berada dalam simpanan. Jadi pada Kak Nis lah, perlunya pendidikan awal ya kepada anak-anak lah, terutamanya kanak-kanak sekolah ya. Perlunya pendidikan awal kanak-kanak dalam mengenali lagu-lagu rakyat tersebut. Perlu ada supaya ia tidak dilekang, dipupus kan, terus terpupus, dah tak ada dah lagu rakyat. Macam tu. Harap dapat diteruskanlah perjuangan ni. Baiklah, terima kasih Puan Anis atas penerangan tentang faktor dan inspirasi bagaimana Kak Anis boleh bergiat dengan aktif dalam dunia seni budaya, dan saya sangat tertarik dengan kata-kata arwah Kak Anis, berlatih menyanyi sampai memuntah. Betul lah apa yang dikatakan, apabila Kak Anis juga, Puan Anis juga terlalu minat yang mendalam dalam bidang seni dan budaya sejak daripada kecil lagi, dan ditambah lagi suasana di negeri Terengganu memang sangat mengangkat nilai budaya, lebih-lebih lagi lagu rakyat. Jadi perkara itu juga mendorong Puan Anis untuk teruskan lagi legasi ini. Jadinya baiklah, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pensyarah kami, Dr. Maria. Dr. baru masuk. Selamat datang Puan. Okay. Baiklah. Seterusnya, saya ada menonton di saluran YouTube Puan dan mendapati bahawa anak Puan sangat meminati nyanyian lagu-lagu rakyat dan juga lagu tradisional. Bagaimanakah Puan merangsang dan memupuk minat anak Puan untuk terlibat dalam dunia nyanyian, khususnya lagu-lagu rakyat? Dipersilakan. Okey, baik. Sebelum Kak Nis jawab tu, Assalamualaikum Dr. Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Maaf lewat sebab saya ada mesyuarat tadi. Okey, baik. Berbalik kepada soalan tadi ya, bagaimana sebenarnya minat anak Kak Nis ni kita bukan boleh bentuk ya minat ni datang sendiri. Jadi kalau menyanyi lagu tradisional tu sebenarnya dia tak minat pun tapi dia nak mencuba dan mencabar diri dia. Sama ada dia mampu ataupun tidak untuk menyampaikan lagu tradisional. Berbalik pada apa yang Kak Nis beritahu awal-awal lagi kan, untuk mengetahui kemampuan diri kita perlu mencuba ya. Tak rugi pun kita mencuba. Kalau kita gagal tak apa. Sekurang-kurangnya kita mencuba. Mencabar diri menjadi kepada yang lebih baik itu tidak salah. Tetapi mencabar diri menjadi kepada perkara yang tidak baik kan, itu lainlah. Jadi pada Kak Nis untuk minat anak ni memang Kak Nis tak pernah nak plan. Oh anak saya kena jadi doktor, anak saya kena jadi polis, anak saya kena jadi
pensyarah ataupun anak saya kena jadi bomber kan. Kak Nis, pada Kak Nis lebih suka biarkan anak-anak Kak Nis berkarya. Ya, boleh dikatakan anak Kak Nis 5 orang, okey. 5 orang anak Kak Nis ni yang pertama memang suka menyanyi dan suka bermain ukulele. Dan Kak Nis sendiri pun Kak Nis tak realise, Kak Nis tak cam pun bila masa dia belajar ukulele kan zaman sekarang. Jadi apabila kita mempunyai satu medium yang sesuai ataupun sentiasa memantau lah ya pergerakan dan juga apa aktiviti anak-anak dalam rumah tu, alhamdulillah mereka menggunakan gadget dan juga video-video YouTube ni sebagai rujukan untuk belajar ukulele kan, untuk belajar bermain piano. Jadi satu tanggungjawab juga untuk Kak Nis selalu memantau. Tapi Kak Nis tak ajar, Kak Nis nak tengok sejauh mana keseriusan mereka, keseriusan mereka dalam berkarya. Baiklah, berdasarkan penjelasan daripada Kak Anis, bagaimana Kak Anis merangsang minat anak-anak Puan Anis, minta maaf. Sebenarnya Puan Anis sendiri pun tidak sangka bahawa anak-anak Puan Anis begitu ada minat dalam bidang nyanyian, bidang alat muzik tradisional, dan saya kira sebenarnya semua itu bakat-bakat anak Puan Anis diturunkan daripada generasi arwah Puan Anis sehingga ibunya sendiri dan turun kepada anak-anaknya. Jadi seperti yang Puan Anis bagi tahu tadi, kalau kita tak cuba, kita tak tahu sejauh mana kita boleh pergi dengan bidang itu. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita hanya perlu memberi dorongan dan semangat untuk anak-anak. Baiklah, soalan yang seterusnya, lagu rakyat bukan sahaja memberikan hiburan semata-mata, malah dalam setiap pengolahan lirik lagu dan melodi yang disampaikan mampu memberikan pengajaran yang berguna kepada para pendengar. Menurut pandangan Puan, apakah keistimewaan lagu rakyat khususnya dalam aspek pemikiran berbanding dengan lagu moden yang mempunyai pelbagai genre pada masa kini? Dipersilakan. Okey, pada pertama sekalinya kita lihat daripada pembikinan lah, penciptaan lagu rakyat tersebut ya. Kalau kita lihat daripada segi pembikinan lagu-lagu tu, kalau bandingkan yang dulu dengan sekarang memang amat berbeza. Dulu dengan teknologi dulu ya, sekarang dengan teknologi sekarang amat dahsyat sekali, amat kontra dalam pembikinan lagu. Sama juga dengan lirik-lirik. Tapi balik kepada yang kita cakap tadi, kita ada sentuh mengenai Didi and Friends kan. Didi and Friends mengambil peranan dan juga pada Kak Nis mengambil peranan yang besar dalam mendidik kanak-kanak dengan mengenali lagu-lagu rakyat. Dengan cara itu anak-anak lebih trigger kan, lebih trigger dengan keadaan sekeliling. Kadang-kadang anak-anak ni kalau tanpa muzik mereka sugul. Dan tanpa lagu ataupun tanpa melodi mereka sugul sebenarnya. Kalau kita lihat daripada segi nasihat Kementerian Kesihatan sekalipun ya, mereka pernah keluarkan kenyataan bahawa muzik ini mampu mengembangkan ketumbesaran anak-anak. Jadi pada Kak Anis itu adalah salah satu perkara yang cakap, why not? Kenapa tak lagu? Selalunya Kak Nis tengok lagu Twinkle Little Star, London Bridge, kenapa tidak lagu rakyat? Dan sekarang kalau kita lihat daripada apa yang terhasil di Didi and Friends tu, satu perkembangan yang sangat baik. Okey, walaupun, berbalik ke tadi, walaupun lagu itu bukanlah lagu asal, ya, lagu asal Didi and Friends, boleh dikatakan seperti mengambil karya orang lain dan juga membuat lirik, namun pada masa yang sama ia turut mengangkat juga lagu rakyat tersebut ya, dan menyampaikan dalam bentuk lagu-lagu lirik yang mendidik dan juga membimbing. Memang satu perkara yang orang cakap patut dipujilah. Daripada pandangan Kak Nis, perlu kita titik beratkan juga, perlu kita highlightkan juga ya, mengetengahkan juga lagu-lagu asal lagu rakyat tu supaya ia tidak ditelan zaman lah. Sampai masa nanti, ni lagu Didi and Friends. Tak, ini lagu rakyat negeri Johor contoh. Ini lagu rakyat negeri Pahang. Jadi perlu ada keseimbangan di situ.
Allahualam. Baiklah, terima kasih Puan Anis atas penerangan yang sungguh jelas berkaitan dengan istimewanya lagu rakyat dan juga lagu moden. Lagu moden dan lagu rakyat sebenarnya kita boleh satukan. Kita satukan ia. Yang penting kita tidak menghilangkan nilai keaslian lagu rakyat tersebut. Baiklah. Baik, saya ada soalan untuk Silakan. Tuan Anis. Saya. Sebagai orang yang bertanggungjawab di UNIZA, apakah mungkin program-program yang dapat mengetengah atau melestarikan lagu rakyat yang pernah dianjurkan? Okey, baik. Doktor, sebenarnya saya selaku pegawai kebudayaan UNIZA memang terlalu banyak sangat program yang kita anjurkan, khususnya dalam memartabatkan lagu rakyat negeri Terengganu sendiri. Bahkan kami di sini kami mempunyai banyak fasiliti. Kita ada studio tarian, kita ada studio alat muzik, dan kita ada galeri juga, galeri sanggar seni di mana kami turut paparkan pencipta-pencipta lagu rakyat, dan koleksi lagu-lagu rakyat, apa lagi, hasil karya seni tempatan. Jadi ini adalah salah satu kaedah yang kami gunakan untuk menarik minat pelajar-pelajar UNIZA. Sebab rata-rata memang pelajar-pelajar UNIZA di sini memang bukan daripada negeri Terengganu, kan, boleh dikatakan segelintir saja dalam negeri Terengganu, yang lainnya semua luar negeri Terengganu. Daripada masa yang sama mereka berkarya, mereka boleh mengenali lebih dekat lagi. Contohnya macam lagu-lagu rakyat sendiri, mereka mempunyai satu studio, mereka disediakan satu fasiliti studio muzik atas ni. Mereka diberi peluang untuk mencuba mainkan lagu rakyat negeri Terengganu sendiri. Jadi ini adalah antara inisiatif yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada kat sini juga, untuk memberi, bukan melatih lah, kami bukan mempunyai kearifan untuk melatih doktor, tetapi kami bertanggungjawab memberi dorongan dan juga memupuk semangat tu. Yang mana yang macam pegawai yang dah ada pengalaman untuk mengajar dan mereka boleh mengajar. Macam saya sendiri, saya daripada penglibatan awal saya dengan UNIZA, saya banyak menjadi vocal coach untuk diorang, untuk choir, untuk nasyid, mengajar tarian dan juga bermain alat muzik gamelan. Itu adalah antara sumbangan juga Anis kepada pelajar-pelajar UNIZA yang mana rata-rata memang amat berbakat doktor. Dan saya pasti anak-anak muda ni seperti mereka ni perlu ada sedikit push yang untuk bergiat dalam bidang kesenian, khususnya dalam lagu rakyat. Kerana selalunya anak-anak muda ni lagu Korea lah kan, minta maaf lah adik tahu dia ramai peminat lagu Korea. Saya pun minat Korea juga. Memang lagu dia indah sangat, lagu sedap kan, dia cepat tangkap. Tapi kalau macam lagu rakyat sendiri memang ia berlainan olahannya. Namun dalam pada masa yang sama kita perlu seimbangkan antara lagu yang perlu kita martabatkan dan dengan lagu yang kita dengar suka-suka. Macam tu. Jadi kita perlu kan. Baik, ada lagi satu kemusykilan saya. Dalam dunia kita ke arah merealisasikan Islam dalam kehidupan, kan ada tak konflik antara memperjuangkan seni dengan juga nak dianjurkan program-program yang patuh syariah ni, khususnya dalam memperjuangkan seni dan budaya. Bagaimana agaknya keadaan di sana? Okey. Soalan tepat doktor. Okey, saya sebenarnya sebagai staff UNIZA, memang UNIZA terkenal dengan kehidupan atau amalan yang Islamik dalam universiti, dan memang agak kontra lah apabila saya daripada luar sana, saya daripada bidang industri muzik Malaysia, tiba-tiba saya masuk ke dalam satu kampus UNIZA ni yang sudah orang mark kan sebagai kampus Islamik yang patuh syariah. Jadi pada permulaan saya masuk ke sini memang agak mencabar, di mana saya perlu menyusun atur segala kegiatan pelajar-pelajar, especially dalam bidang seni kebudayaan ni, mengikut syariat Islam
dan saya akui saya akui memang kalau ikut daripada segi minat pelajar memang banyak doktor. Ya, macam-macam termasuklah tarian. Jadi isu kat sini adalah tarian di mana kami tidak dibenarkan untuk mengajar perempuan yang menari. Kalau untuk mengajar perempuan nari, kalau dalam studio saja boleh, untuk suka-suka boleh, tapi pastikan semua perempuan dalam tu. Dan untuk persembahan-persembahan sebelum ini pun ada persembahan tarian Zapin di mana kami memasang-masangkan tarian penari lelaki dan perempuan, namun kami masih lagi menetapkan inilah patuh syariah di mana yang patut betul pegang tangan kita just buat macam ni kan. Itu adalah antara teknik-teknik kaedah tarian. Namun selepas pertukaran politik di negeri Terengganu, terlalu banyak perubahan yang cakap sukar untuk kami accept lah. Terutama sekali lagu-lagu macam lagu Ulit Mayang. Tadi saya ada beritahu dekat pelajar-pelajar lain mengenai lagu Ulit Mayang doktor. Ulit Mayang di Terengganu sendiri, asalnya di Terengganu tetapi di Terengganu sekarang dah ban doktor. Jadi kami selaku penggiat seni memang amat sedih lah dengan keputusan yang diputuskan kan. Ia agak cakap drastik sebab Ulit Mayang ni memang asal dia ialah memang dia ada lagu mantra, dia ada mantra dan juga dia ada unsur-unsur kepercayaan di luar agama. Teknik perubatan secara tradisional yang menggunakan memberi kepercayaan kepada angin-angin ataupun alam di sekitar. Ini dalam zaman dulu punya perubatan kan. Jadi walaupun ia asal usulnya memang begitu, tetapi lagu itu kalau ikutkan dah beberapa puluh tahun sudah banyak diolah doktor. Dah banyak kali diolah menjadikan satu lagu yang cukup indah dengan seperti lagu yang diciptaan oleh arwah Pak Ngah Suhaimi. Memang lagu yang baik, mantra tu sudah dibuang, bahkan lirik-lirik yang indah-indah saja. Jadi ia masih lagi di-ban di negeri Terengganu. Jadi memang amat terkesanlah terutamanya kepada penggiat-penggiat seni di Terengganu. Bukan saja di UNIZA, sebab UNIZA ialah sebab kita dah orang dewasa kan. Jadi sekarang ni yang dibenarkan di Terengganu adalah penari-penari yang berumur 12 tahun ke bawah sahaja. Tapi lagu Ulit Mayang tetap tak boleh dimainkan. Ini adalah salah satu satu warisan kita dah hilang lah. Namun saya seru jugalah kepada adik-adik kat sini yang mana yang ada di sana ataupun di luar negeri Terengganu boleh dapat hidupkan lagi kembali lagu Ulit Mayang. Di Terengganu tak boleh, di luar Terengganu boleh lagi. Jadi harap sangatlah Ulit Mayang dapat diterima kembali. Dan juga kalau macam kita lihat, kalau Anis lihat dalam di UNIZA sendiri doktor, isu tarian adalah paling utamalah. Di pusat seni kita ada kelab tarian kelab tarian pesona tari, dan kami tidak khususkan kepada tarian rakyat sahaja. Kami open lah sebab kita tak nak sekat, sebenarnya kami tak nak sekat pelajar nak beraktiviti sebab mereka kalau dalam berkarya ni kita perlu memberi kebebasan lah. Namun dalam pada masa yang sama kita perlu pantau lah daripada pergerakan dan juga pergaulan lah, itu perkara yang biasa. Jadi adakah ini bermaksud kalau misalnya ada latihan tarian hanya wanita sahajalah terlibat, atau ada grup juga hanya lelaki sahaja dan tak ada percampuran? Bagaimana tu program dilaksanakan? Saya pun tertanya-tanya juga ni. Okey. Macam sekarang ni di Pusat Kesenian Warisan kami ada kelab tarian pesona tari. Kami ada studio tarian satu sahaja doktor. Namun setiap kelab kami setiap kelab diberi seorang penyelaras antara kamilah pegawai-pegawai kebudayaan universiti. Jadi jadual berkala memang sentiasa ada. Namun bukan setiap hari lah doktor. Contohnya kalau kita ada program combo, kita akan buat persediaan untuk combo kan dalam 2 minggu sebelum.
Memang kami diberi pelajar-pelajar diberi 2 minggu saja untuk meneruskan latihan untuk sesuatu program. Kami tak galakkan latihan malam, kami hanya galakkan waktu siang. Dan setiap kali latihan, pegawai-pegawai ini akan bersama dengan mereka. Jadi kami masih babysitter lah, babysitternya pelajar-pelajar yang besar-besar lah kan. Walaupun dalam keadaan yang mereka, ialah Juniza satu college agama dalam satu ketika dulu. Namun perlu juga dititik beratkan, perlu dipantau. Ya, perlu dipantau. Memang tak dinafikan kita semua manusia kan. Jadi kadang kita perlu lihat pergerakan anak-anak ni. Terutamanya kalau dalam bidang tarian ni kan kita melibatkan bentuk badan apa semua, jadi itu dah agak sensitif kan. Dan kami memang tetapkan cara pemakaian untuk latihan. Ya, setiap perempuan perlu lengan panjang, labuh, melepasi punggung, seluar tak boleh ketat. Jadi ini kita terapkan di kalangan student UNIZA. Mereka nak aktiviti boleh, tapi kena perlu ikut apa yang kita bagi, garis panduan. Jadi kalau misalnya tarian tu bercampur lelaki dan wanita tu ada atau ditiadakan? Dah ditiadakan, Doktor. Maknanya kalau misalnya ada persembahan grup perempuan saja menari dan kemudian disusuli yang kumpulan lelaki, mana tak ada percampuran lah. Tak ada. Setakat ni selepas pas pegang ni Doktor, memang kami dah kita rearrange balik agar ia tidak menimbulkan isu lah. Jadi kalau teater dan sebagainya masih ada atau tidak? Teater masih ada. Dan dari segi itu pula kalau kata patuh syariahnya, adakah pelakonnya lelaki saja atau wanita saja ke atau mereka mana? Tak, kalau macam teater ni memang lelaki dan wanita, namun daripada segi nak berpegangan tangan ataupun tepukan bahu atau dan sebagainya itu memang tak dibenarkan sama sekali. Tapi masalah itu adalah yalah. Cabaran kita ya. Ya. Okey, baik, teruskan. Umpama macam kita makan nasi, tak nak ambil lauk lah macam tu. Macam tu lah ibaratnya. Baiklah, terima kasih Puan Anis atas jawapan dan penerangan yang sungguh mendapat tempat dalam hati kami, iaitu tentang pematuhan syariah dalam tarian Melayu, dalam seni teater itu semua. Jadi saya pergi ke soalan yang seterusnya. Baiklah, lagu rakyat adalah warisan yang perlu kita pertahankan. Namun begitu, pada hari ini kita dapat lihat lagu-lagu rakyat semakin dilupakan, khususnya oleh generasi muda. Oleh itu, bagaimanakah cabaran yang dihadapi oleh Puan Anis dalam perjuangan melestarikan lagu rakyat ini? Dan apakah saranan Puan untuk mengatasi cabaran tersebut? Dipersilakan. Antara Puan Anis, buka mic. Okey, baik. Antara cabarannya ialah lagu rakyat ni kan, kalau kita dengar memang ia lagu warisan, ya, lagu warisan yang macam cakap berkurun-kurun lama dah. Jadi kualiti lagu itu tersebut dah terganggu gugat dah berbanding dengan lagu-lagu sekarang. Satu, kualiti audio lah. Selalunya kualiti audio kalau di negeri Terengganu ni, masalah dia adalah lagu rakyat di mana lagu ini dimainkan dan tidak diberi nafas baru, tak dirakamkan balik ya. Kalau orang cakap kita pakai kasut tu kita tak cuci, tak polish kan, macam tu je. Jadi pada pandangan Kak Anis, lagu-lagu rakyat seperti yang kita ada kan, kita perlu pelihara lah. Cabaran-cabarannya seperti yang dia cakap tadi, kita tak firm tau. Tak firm dalam memperjuangkan lagu rakyat negeri Terengganu, satu. Dan sebagai seorang penggiat seni dan juga orang-orang yang di kalangan seni budaya ni sudah kurang alert tentang kewujudan lagu-lagu rakyat Terengganu yang perlu kita martabatkan. Nilai estetika lagu itu sendiri. Kadang-kadang orang cakap lah lagu rakyat kan. Apa saya tak pasal lagu Gangnam style ke kan. Jadi dia ada satu orang cakap apa ya,
double standard lah kat situ. Rasa macam music dia tak best kan. Jadi pada pandangan Kak Nis lah, ini antara kekangan-kekangan sebenarnya yang kita hadapi. Ya. Dia bukan tanggungjawab seorang saja, bukan tanggungjawab penggiat seni sahaja, bukan tanggungjawab komposer lagu, penulis lirik sahaja, tapi ia tanggungjawab semua. Ya, tanggungjawab semua masyarakat ya di bawah dalam satu lagu daerah tu supaya mengangkat kepada yang lebih international kan. Jadi Kak Nis boleh kongsikan satulah di mana Kak Nis dulu pernah join dengan program Tahun Melawat Malaysia ya, pertukaran pelajar UiTM dengan universiti di Australia, saya pun lupa dah nama dia, tahun berapa, tahun 2004 dulu ya. Pernah ke sana mengadakan persembahan, diberi peluang ya, memberi persembahan di tepi pantai. Di Paris ya. Di tepi pantai, perkampungan Dieppe. Ya, sempena Kites Festival, International Kites Festival. 2 minggu Kak Nis dan juga geng-geng menari ni lah. Ya, geng-geng menari, geng-geng kebudayaan ni membuat persembahan hari-hari. Bayangkan penat. Penat, memang penat. 2 minggu ya. Hari-hari. Tapi tak adalah sampai tak ada berhenti kan. Tapi masa tu kalau seminggu waktu siang saja tu pun dah berat kan. Jadi ini adalah antara tanggungjawab yang kami perlu pikul untuk mengetengahkan atau memperkenalkan lagu rakyat negeri Terengganu tu sampai ke Paris. Jadi apabila dikenalkan balik, ini adalah salah satu sumbangan yang besar sebenarnya. Tetapi itu pada kita yang rasa begitu besarnya sumbangan saya kepada negeri. Saya dah nyanyikan lagu ni kat luar negara, kat orang Paris dah. Orang Paris lah buah kan. Jadi dia boleh dengar lagu negeri Terengganu. Ini lagu-lagu rakyat. Akak diberi kesempatan juga mempersembahkan lagu-lagu rakyat negeri Terengganu di sana bersama dengan lagu Ibok ya, lagu Ibok lagu Reza Idris kan. Selamat datang kan. Okey, lagu tu lagu Ibok. Lagu Empat Dara pun Kak Nis nyanyi. Lepas tu lagu Cindai, ya, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu cakap kalau di kalangan penyanyi ni dia akan panggil lagu-lagu langgam, ya, lagu langgam. Memang rasa macam di-appreciate lah berbanding dengan di negara sendiri, ya, negara Malaysia. Bukan kecewa, tetapi seperti macam mereka boleh menghargai lagu rakyat kita, tetapi kenapa kita tidak? Ya. Sebab apa yang Kak Nis kenapa Kak Nis cakap macam tu? Sebab masa Kak Nis menyanyi, masa Kak Nis menari juga bersama dengan tim Malaysia ni yang mempromosikan Tahun Melawat Malaysia masa tu, mereka mengambil gambar, mereka ambil video dan juga mereka tak habis-habis ucap tahniah, you're very beautiful dresses, costume kan dia cakap. Cara mereka mengekspresikan tu, kegembiraan dan juga keterujaan mereka melihat persembahan kami tu buat kami rasa, ya Allah, terharunya walaupun sekadar mengadakan persembahan menyanyi dan menari je. Berbanding kat Malaysia, orang boleh tengok, okey, nak tepuk tangan pun kena suruh kan. Contoh, ini contoh lah. Sebab pada Kak Nis, nilai apresiasi setiap pengkarya perlu ada. Ya, kita perlu appreciate, kita perlu menghargai setiap karya yang ada. Okey, berbalik kalau kita lihat tarian lagu rakyat. Kenapa tarian tu gerak tari dia macam ni? Kenapa lirik dia macam ni? Ya, kenapa lirik dia tak boleh? Kan? Sebab itu lagu rakyat, itu identiti lagu rakyat, iaitu lagu yang berkisahkan, yang berunsurkan kemasyarakatan, nilai kasih sayang, kan, mendidik, membimbing. Itu adalah perbezaannya lagu rakyat dengan lagu-lagu lain. Ya, dia tak ada lagu-lagu cinta-cinta pun yang tak ada, tak nak main. Tak ada cinta-cinta lagu lain ya, jiwa-jiwa lagu Korea. Cuba bayangkan orang Korea nyanyi lagu rakyat. Okey, saya nak sangat kalau boleh kan. Sebab dengan apa yang pengalaman yang Kak Nis ada di Paris tu, sebab dia appreciate tau kita punya seni budaya ya. Sebab di Paris masa Kak Nis duduk di sana dalam 1 minggu tu buat persembahan tu, baik saja
mencecah tanah di bumi Malaysia, mereka dah hantar banyak gambar melalui email. Ya. Macam-macam lah ucap congrats ya, nak turun Malaysia ya, beautiful Malaysia, beautiful costume, bila nak turun ambil gambar dengan baju yang kita pakai kan. Tengok betapa mereka menghargainya, menghargai bakat ataupun karya, bukan saja karya menyanyi menari, pakaian kan. Kenapa kita pakai macam ni? Ini dah pakaian tradisional Melayu, ini adalah pakaian Malay attire kan. Apa Malay attire? Malay attire kita ada baju kurung, baju kebaya, kain songket, ya, kain batik. Bagi kita kain batik kita boleh buat tidur. Bagi dia orang, wow, kain batik. Kan? Jadi sama juga baju kaftan. Kalau di Terengganu ni, baju kaftan kita buat baju tidur je. Tapi kalau maafkan saya, kalau orang luar memang mereka mengagumi, appreciate hasil karya kain batik tu, cantik. Wah, dia tengok tau. Satu-satu cantik, oh macam ni, oh corak ni macam ni, wah cantik. Betul tak? Itu kalau macam orang luar. Sama juga macam kalau Anis pergi ke Johor. Ya, sejauh mana mereka menghargai Zapin mereka kan. Dia ada Perbadanan Zapin Warisan Negara Johor. Jadi kami pun ada juga Zapin, tapi di berlainan. Kita appreciate each other, kita menghargai bakat ataupun karya masing-masing ya. Lagu-lagu rakyat ni perlu ada nilai apresiasi yang tinggi. Kalau kita tak appreciate, kita tak menghargai, kita tak mengangkat lagu rakyat, siapa lagi? Allahualam. Baiklah, terima kasih Puan Anis atas perkongsian berkenaan cabaran dalam melestarikan lagu rakyat sama ada di luar negara dan juga di negara kita. Sungguh jelas penerangan itu. Seterusnya, kita sudah masuk ke slot yang ketiga, iaitu berkenaan sumbangan, matlamat dan harapan terhadap lagu rakyat. Oleh itu, saya memberi laluan kepada rakan seperjuangan saya, Siti Murni Nazira, untuk bertanyakan soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Dipersilakan Siti Murni. Baiklah, jadi saya akan mengambil alih Siti Murni Nazira untuk sementara untuk bagi soalan berkaitan dengan sumbangan, matlamat dan juga harapan. Iaitu yang pertama sekali, kita lihat lirik lagu rakyat kebiasaannya berbentuk puisi seperti pantun, gurindam dan juga seloka. Menurut perspektif Puan, adakah lagu rakyat ini yang berbentuk puisi ini harus diteruskan pada masa akan datang? Persilakan. Okey, baik. Lirik lagu rakyat ni kebiasaannya berbentuk puisi kan, seperti pantun ya. Asalnya lirik lagu rakyat ni dicipta ditujukan kepada rakyat. Contoh petani, nelayan ya, pekerja umum ya, sebut pun masyarakat kan. Jadi kalau ikutkan daripada penulisan lirik tu ya, penulisan lirik tu saya rasa tak ada masalah jika ia diselitkan dengan pelbagai kaedah. Ya, pelbagai kaedah. Bukan saja melalui puisi, bukan saja melalui pantun dan sebagainya, monolog sekalipun boleh diselitkan. Jadi perlu perbagaikan. Bagi Anis lah, pandangan Anis lebih suka bersikap terbuka dalam penciptaan lagu, penulis lirik ya. Lirik kita tidak perlu terlalu terikat dengan keadaan ya. Kalau kita lihat lagu-lagu rakyat yang ada ni ya, saya bukan orang yang berhak untuk bersuara. Saya ulang sekali lagi lah ya, Kak Nis bukan orang yang paling berhak untuk bersuara, namun sebagai penggiat seni dan apabila kita melihat dan merangkum semua dunia seni yang di setiap negeri ya, yang mempunyai pelbagai lagu rakyat ni, mereka perlu ada pembaharuan ya. Macam contoh lagu-lagu biasalah, lagu-lagu pop sendiri pun dia ada juga buat lagu yang berbentuk pantun kan. La payung ketipang payung, itu pun ada juga. Kalau kita lihat lirik itu pun memang berkisarkan pantun. Jadi banyak lagu-lagu pop,
lagu rock dia buat ambil daripada pantun dan juga syair dan gurindam sebenarnya. Tapi apa salahnya kalau lagu-lagu rakyat kita mempunyai unsur-unsur yang lebih terbuka lah, tapi masih lagi berunsurkan nasihat, didikan dan juga kemasyarakatan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Puan Anis. Begitulah kita lihat bagaimana lagu rakyat ni sebenarnya kita boleh modernkan dengan pelbagai cara, tapi tetap melihat pada keaslian sesuatu lagu rakyat itu. Okay, jadi soalan yang kedua pula, seperti yang kita semua maklum, lagu rakyat ni sering dinyanyikan dengan iringan alat muzik tradisional seperti gamelan, gendang dan seruling. Jadi adakah lagu rakyat hanya boleh didendangkan dengan alat muzik tradisional sahaja ataupun boleh dipelbagaikan? Okey. Lagu rakyat ni macam Kak Nis cakap tadi lah, tidak perlu kita limitkan, tak perlu kita hadkan kepada persembahan melalui alat muzik tradisional sahaja. Namun kalau kita lihat ya, memang identiti lagu rakyat tu bermain dengan alat muzik tradisional. Ya. Kalau Kak Nis pun nak tanya jugalah, ya, kalaulah lagu rakyat ni tidak dimainkan dengan alat muzik tradisional, adakah alat muzik tradisional tu orang kenal? Saya rasa tak ada. Saya rasa tak ada. Sebab ada ke lagu pop yang memainkan lagu-lagu tradisional? Sekarang baru ada kan? Kalau dulu tak ada. Gendang, kompang, selalunya orang pakai masa orang kahwin je. Jadi kalau kompang sahaja pun tak jadi. Dia kena ada elemen gitar, elemen piano. Jadi pada Kak Nis lah, lagu-lagu tradisional tidak semestinya 100% ataupun 100% menggunakan peralatan muzik tradisional saja. Boleh digabung dengan alat muzik moden supaya ia lebih meriah dan sesuai dengan perkembangan muzik sekarang. Saya ada soalan Tengku Anis. Saya. Akhir-akhir ni kita dapati ada banyak kumpulan basking. Dan kadang-kadang ada juga di antara kumpulan basking ni yang guna alat-alat tradisional macam cak lempong dan sebagainya. Apa pandangan tentang fenomena baru ni? Amat teruja juga dengan perkembangan ini doktor. Sebab saya rasa saya respect lah dengan pemain-pemain basking ni, dia menggunakan kreativiti yang ada ya. Sebab berbalik kepada Anis cakap tadi, bermain muzik adalah sebahagian daripada berkarya. Jadi berkarya ni kita perlu bebas, kita perlu kreatif, kita perlu mencuba sesuatu yang baru. Super juga macam tadi ada sebut cak lempong dan juga gamelan kan. Kalau anda Google, ya, kita boleh lihat lagu-lagu, contohnya lagu-lagu Rihanna, ya, lagu international artist, lagu apa yang ni? Umbrella, okay? Lagu Umbrella contohnya, lagu Rihanna. Dah pun skor untuk main muzik alat gamelan dengan lagu tu. Jadi ini salah satu pembaharuan yang juga evolusi yang sangat dahsyat lah. Dan saya respect kepada anak-anak muda yang sentiasa berfikiran kreatif. Walaupun lagu-lagu moden dimainkan dengan muzik tradisional, tak ada masalah. Bagi saya itu perkara yang cakap, dia make use of it kan. Kita make use setiap benda yang betul-betul kita kata kalau kita pakai kuali bukan menggoreng saja, banyak benda yang boleh pakai, banyak lagi nak rebus ke apa. Sama juga kalau dengan muzik ni, banyak kaedah aja. Kalau untuk main muzik, tak bolehlah main gitar dengan drum saja, perlu ada ni. Kalau cak lempong, okey lain sikit kan, tambah kompang lain sikit kan, tiba-tiba tambah erhu kat belakang tu, background music erhu. Wow, cakap itu dah salah satu rasanya fenomena yang saya rasa amat pujilah dengan sikap kreativiti anak-anak ni. Ya, mungkin juga niat mereka untuk tidak menjadi klise seperti buskers yang lain kan, gitar ni kan, why not kita selitkan cak lempong sikit kan. Jadi ini antara kreativiti mereka untuk berkarya. Pada masa yang sama juga, saya dapati ada juga yang macam Halim Yazid menggunakan alat-alat dikir barat tetapi menyanyikan lagu orang putih, lagu O Carol, Winds of Change. Yang itu bagaimana pula?
Itu basking ke Puan? Doktor? Tak, dia menggunakan muzik DK Barat. Tetapi dia menyanyikan lagu orang putih dalam nada DK Barat. Lagu Oh Carol, kalau Halim Yazid lah. Dan saya pernah dengar lah. Tapi macam saya secara peribadi tak berapa boleh terima lah. Dia perlu mengikut kesesuaian juga doktor ya. Mengikut kesesuaian tu sesuai yang macam mana? Kan itu kadang-kadang ni ialah sebab bila berkarya ni, bila orang sebut bebas berkarya, mereka pun bebas buat apa saja, sampai macam tong-tong sampah pun dia ambil buat sebagai alat muzik. Jadi kreativiti tu boleh ya, kreativiti memang tak ada batas. Tapi pada pandangan saya setuju dengan doktor ya, saya setuju dengan doktor bahawasanya memang perlu ada juga pemantauan lah. Perlu ada pemantauan. Siapa yang memantau adalah pihak yang berwajib lah, seperti Jabatan Kebudayaan dan Seni Budaya setempat tu. Ya. Bagi saya benda ni perlu ada juga pemantauan lah, basking dan juga persembahan underground, apa saja yang ada ya, jenis persembahan. Mereka juga perlu ada satu squad yang boleh membantu mereka consult agar ia tidak lari daripada landasan. Contohnya macam doktor cakap tadi, lagu DK Barat dia buat lagu Oh Carol, wonderful kan. Memang masa saya dengar tu agak pelik lah. Malah saya pada masa tu saya tercari-cari mana identiti kita ni, yang orang putih tu ke atau muzik kita ke, apa yang nak diketengahkan. Ya. Kalau DK Barat tu rasa macam ni sangat lah doktor, macam jakun je dengar. DK Barat dengan lagu kan terlalu kontra, tapi rasa memang tu perkara macam tu saya rasa tak sesuai. Sebab pada pandangan saya doktor, apabila saya bercampur dengan orang DK Barat ni, adik-adik DK Barat ni, dan juga tok guru ni DK Barat, diorang ni sebenarnya ada pegangan mereka. Mereka ada pegangan mereka ada identiti mereka. Kalau di Setiu, Terengganu, ada 3 kumpulan DK Barat yang terkenal lah. Ya, salah satunya Mawar Bekai, Sri Mawar Mekar Baiduri. Okey. Kumpulan DK Barat ni amat menitikkan adat. Ya, sebab DK Barat ni dia ada adat juga. Seperti macam gamelan, tarian gamelan dia ada adat. Okey, menari kena pakai stokin, jalan kena kepit-kepit. Dia antara salah satu kaedah tarian yang amat sopan. Sebab apa? Sebab gamelan ni tarian dia ataupun lagu dia dan lagu istana, daripada istana. Jadi mereka amat pentingkan adat. Sama juga dengan DK Barat, mereka ada adat mereka di mana alat muzik tak boleh nak langkah ya, nak kena bagi salam dan banyaklah perkara-perkara yang kita perlu. Sebab kalau orang tengok kan dia cakap DK Barat je. Dia tak tahu, dia tak menyelami sebenarnya apa sebenarnya DK Barat tu, apa yang perlu. Sama juga macam silat. Bersilat dia ada ilmu dia ada bacaan dia ada kan. Jadi adat-adat inilah yang perlu ada. Kalau macam berbalik kepada doktor tanya tadi, lagu Carol oleh kumpulan DK Barat, saya rasa DK Barat tu tak berpegang kepada adat dan juga lebih kepada suka-suka, dan juga mereka bukan pemegang DK Barat yang sebenar lah, perjuangan DK Barat yang sebenar. Wallahu alam. Baiklah, terima kasih atas penerangan Puan Anis yang sangat jelas mengenai cabaran-cabaran yang kita tempuhi dalam memartabatkan sesebuah lagu rakyat. Jadi tadi doktor telah bertanya sebenarnya antara program yang telah diadakan di UNISA. Jadi kami juga ada membuat pencarian bahawa di UNISA juga ada melakukan persembahan 3 serangkai, iaitu syair, puisi dan pantun oleh pelajar UNISA. Dan bila kami lihat video persembahan, ia sangat unik dan dilakukan secara alam maya. Jadi itu merupakan salah satu usaha yang sangat baguslah untuk kita menimbulkan minat terhadap kebudayaan Melayu kita. Jadi soalan yang terakhir daripada saya, apakah harapan dan impian Puan untuk melestarikan seni budaya khususnya lagu-lagu rakyat bagi membuka mata masyarakat kita ni, generasi muda, tentang pentingnya lagu rakyat yang kita nak pertahankan ni?
Okey, baik. Yang pertama tadi kan, yang persembahan 3 serangkai, itu yang melibatkan syair, puisi dan pantun oleh pelajar UNIZA. Ya. Alhamdulillah, jika ia kelihatan menarik, bukan senang ya kita nak membimbing dan juga nak mengatur, orang cakap apa, mengatur secara online kan. Jadi ia salah satu new norm yang kita perlu adapt, yang perlu kita nak bagi orang minat tengok. Tapi kalau macam dah ada kata menarik, alhamdulillah, bukan senang tau. Jadi berbalik kepada persembahan yang berbentuk 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai. Ini adalah antara kaedah yang kami terapkan kepada pelajar supaya menjadi lebih kreatif, ya. Ada yang sambil bersajak, berpuisi dan bersyair. Lepas tu ada pelajar yang bermain violin di belakang bersama dengan bunyi burung-burung, kicauan. Itu adalah antara kaedah-kaedah yang kami suka pakai supaya ia kelihatan lebih menarik dan juga melibatkan ramai pelajar untuk terlibat. Bukan senang kita nak tarik pelajar terlibat, doktor, untuk dalam norma baru ni kan. Lagi-lagi online kan, janganlah online. Dia punya feel tu tak ada seperti persembahan secara live, persembahan secara berdepan ataupun persembahan secara langsung. Ada yang perlu dia buat rakaman, ada perlu yang secara live. Jadi tak ada penonton. Dia tak nampak penonton di depan. Jadi dia punya aura ataupun dia punya perasaan tu, teruja tu, dia tidak seperti sebelum ni. Memang agak sukar, namun kami sebagai pegawai yang terlibatlah, memang tanggungjawab kita untuk menggarap bakat mereka, untuk memberi semangat kepada mereka kan. Dengan anugerah Mahkum pun baru-baru ini turut mengambil peranan untuk memberi semangat kepada pelajar-pelajar, ya, supaya mereka bergiat aktif walaupun dalam talian. Macam kalau Anis sendiri pun tengok persembahan ataupun pertandingan nyanyian online pun memang kita akan rasa kurang sangat, macam kurang 70% lah kurang dia punya teruja tu. Sebab kita tak dengar sorakan, kita tak dengar tepukan, ya. Kadang-kadang live putus-putus, kan, jadi memang tu memang mengganggu. Hari ni pun alhamdulillah line pun okey saja, tak ada gangguan, alhamdulillah. Dan inilah antara orang cakap kreativiti yang kita perlu terapkan kepada pelajar. Tak kira lah 3 ke 4, 5 serangkai, tapi kita perlu kreatif untuk menarik pelajar-pelajar ni turut serta. Ya, sebab ramai yang down sebenarnya dengan situasi UNIZA, doktor. Kalau doktor tahu UNIZA, kami pun banyak mempunyai kes-kes, kes-kes positif COVID, terpaksa kuarantin, dah jumpa kontak rapat tak ada pun, negatif pun, tapi kuarantin lagi. Jadi memang student-student memang tak boleh nak, memang agak give up untuk berkarya lah. Sebab selalunya di pusat seni ni lah tempat mereka lepak dan juga berkarya. Kalau doktor familiar lah ya, Pusat Kesenian dan Warisan UNIZA ni, kami dah ada banyak tempat untuk aktiviti pelajar, di mana kami mempunyai 3 tingkat bangunan dan kami ada galeri, galeri mini pameran, macam mini museum lah. Kita ada tengahkan mesin menenun songket, kain songket, batik, tanjak, gambar-gambar dan gamelan. Dan seterusnya kita pun ada studio bergambar, kita ada juga TV U Media Seni. TV U Media Seni, TV yang kami dengan bantuan universiti untuk aktiviti pelajar. Ya, khas untuk aktiviti pelajar. Mereka nak membaca berita, membuat review, mereka punya minat kan. Sebab ramai yang student pelajar ni suka bercakap. Jadi daripada bercakap mengapu tu, okay, baik ambil produk ni, okay, kau promote, buat, kita latih mereka jadi macam tu. Kadang-kadang tu menjadi pengulas bola. Jadi secara tak langsung mereka dapat menggarap lah kemahiran bertutur kan, kemahiran mengacarakan sesebuah majlis. Itu adalah antara studio yang ada. Ada lagi radio Pesona FM, di mana saya selaku penerbit Pesona FM pun saya teruja untuk membawa pelajar-pelajar ni kembali bergeraktif di konti. Tapi apakah daya lah sekarang ni dalam keadaan COVID, UNIZA sendiri pun kami membuat penggiliran bekerja, doktor. Bekerja, jadi kurang meriah lah office. Yang pelajar-pelajar pun tak dibenarkan bertemu dengan kami sehingga 12 Disember. Dia ada
dia ada pengeliling tersendiri kan. Ya. Jadi selaku penerbit radio ni pun, radio Personal FM, radio internet Personal FM, saya terpaksa mengambil jalan di mana saya meminta rakaman-rakaman. Ya, rakaman untuk untuk disiarkan di radio. Tapi dia punya feel lain, Doktor. Oh, yalah. Dia punya feel lain, jadi untuk mendapatkan feel tu memang saya boleh dikatakan rakaman dah dalam 3-4 bulan ni saya baru dapat 2 rakaman daripada pelajar. Itu pun sambutan yang agak menyedihkan lah. Jadi kami mengambil inisiatif juga, mengambil staff-staff yang ada untuk membuat rakaman, untuk menghidupkan kembali radio Personal FM seperti sedia kala. Jadi baik, kemusykilan saya kalau macam misalnya program, adakah dirancang oleh pelajar atau atas perancangan pegawai atau bagaimana? Dua-dua, Doktor. Sebab kami selaku pegawai kebudayaan di universiti sini, memang kami ditugaskan menjaga kelab-kelab yang tertentulah. Kalau Doktor nak tahu, di pusat seni ni kita ada 11 kelab semuanya. Kelab taranum, kelab nasyid, kelab kasidah, kelab tarian, kelab choir, apa lagi, kelab tarian, gamelan, ya, kelab muzik gamelan, teater, banyak lagi, saya pun lupa dah banyak sangat. Cuma saya yang menjaga, saya in charge TVU Media Seni dan juga radio lah, Personal FM. Dan dalam setiap kelab ni kita dah sediakan penyelaras, ya, pegawai penyelaras. Jadi cara kami manage adalah biasanya setiap permintaan pelajar kami akan set jadual berkala supaya tidak bertembung lah. Tapi masa sekarang ni memang kami tak boleh nak buat aktiviti lagi, Doktor. Kami masih tidak boleh beraktiviti dan hanya online saja. Tapi bila online macam ni, Doktor, ramai yang tidur. Jadi tugas kami adalah untuk mengejutkan mereka kembali, bangunlah tidur tu. Kan? Betul-betul kan. Jadi memang agak sukarlah, Doktor, untuk kita hidup. Mencabar ya? Agak mencabar. Sebab seni ni kita perlu ada alat. Kita perlu ada alat, kita perlu ada benda nak diketuk kan. Yalah. Kalau nak pergi ke radio kena ada mic. Jadi kalau tak ada semua tu memang rasa tak cukup. Macam kita pergi keluar tu kita tak pakai jam lah. Macam rasanya. Faham. Harap dapat jawablah soalan doktor tu tadi. Ya, sangat jelas. Terima kasih. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Anis yang telah menceritakan pelbagai pengalaman beliau dalam bidang seni dan juga bidang lagu rakyat khususnya. Jadi para pelajar yang dihormati sekalian, seterusnya kita beralih kepada sesi soal jawab. Sekiranya terdapat sebarang soalan, anda boleh mengajukan soalan secara terus atau menaik soalan di ruangan sembang Google Meet untuk diajukan. Dipersilakan. Baiklah, jadi saya kira tiada sebarang soalan ingin diajukan kepada Puan Anis. Jadi sidang maya yang dimuliakan, berakhirnya sesi soal jawab tersebut maka kita telah menghampiri penghujung bicara. Jadi untuk masa 1 jam 30 minit ni rasanya tidak cukup untuk kita nak membahaskan tentang keunikan lagu rakyat di negara kita. Jadi ribuan terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita, Puan Anis, kerana sudi memberikan perkongsian sebentar tadi. Jadi secara keseluruhannya yang saya dapat buat melalui program ini, terdapat banyak perkongsian input-input berguna, pengalaman yang diceritakan berkaitan pelestarian lagu rakyat ini sama ada di negara kita maupun di luar negara. Jadi saya rasa sangat teruja dengan kegiatan Puan Anis sendiri. Jadi moga-moga perkongsian yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar untuk kita sentiasa menghargai, mengekalkan serta memartabatkan seni budaya warisan bangsa iaitu lagu rakyat. Buat kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jadi di kesempatan ini juga pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Maria dan semua pelajar kerana sudi meluangkan masa menyertai bual bicara ini
dan memberikan kerjasama yang amat baik sepanjang program dijalankan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Akhir kata, bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan juga kelemahan sepanjang sesi pengendalian program Bual Bicara ini. Sebelum berakhir, saya mohon semua hadirin untuk mengaktifkan fungsi kamera bagi sesi tangkap layar sebagai kenang-kenangan. Okey, Kak Anis nak cakap sikit boleh? Baik, mana pelajar saya? Buka kamera. Ni pun kes tidur apa? Dr. Maria, Ya saya. adik-adik sekalian ya, terima kasih juga di kesempatan yang diberi ni untuk berkongsi. Saya rasa macam wow, saya baru bangun tidur juga saya rasa sebab soalan-soalan yang begitu teruja untuk saya menjawab juga dan tak terfikir pun soalan ni sebenarnya yang akan keluar daripada adik-adik sekalian, dan terima kasih di kesempatan yang diberi. Semoga perkongsian yang Kak Nis bagi ni dapat dimanfaatkan. Apa lagi ya, minta maaf juga sekiranya ada yang terkasar bahasa, tersasul, terlanjur bicara ya, maaflah yang daripada saya sendirilah ya. Bagi pihak kami dari Kampus Bahasa Melayu, kami juga berbesar hati dapat berkongsi dengan rakan pembelajaran dari negeri lain, dan mungkin suatu masa nanti kita akan cari untuk berkunjung ke UNIZA kalau Tunku Anis sudi menerima kehadiran kami dengan rombongan. Sebab kalau nak ikutkan apabila kami bersemuka, kami sebenarnya boleh melaksanakan kajian lapangan sebenarnya. Banyak lagi kan? Itulah, tapi disebabkan MCO ni banyak yang terhalang ya. Ya, Jadi kita harap pada masa akan datang kita akan teruskan bekerjasama lah. InsyaAllah. Ya, terima kasih ya atas perkongsian yang bermakna dan bermanfaat. Baiklah, saya akan tangkap layar kita punya program Bual Bicara ini. Baiklah, semua dah bersedia? Bersedia? Okey, duduk dalam keadaan selesa. Dalam kiraan 1, 2, senyum. Okey, baiklah. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Puan. wabarakatuh. Sampai berjumpa Ada lagi. kita jumpa. Ya. semua. Assalamualaikum. Sama-sama Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.